iaitu mengajar agama. Tu cerita dia. Jadi semua orang pun layak untuk melakukan kerja paling mulia. Ikut peranan masing-masing lah. Bapak cara bapak, mak cara mak, majikan cara majikan. Dia macam tu lah. Hikmah Al-Ghazali yang ke-9. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, maka manakah pangkat yang lebih mulia daripada menjadi perantara antara Tuhan dan makhluknya untuk mendekatkan kepadanya dan membawa mereka ke syurga tempat kediaman. Yang ni pekerjaan guru agama tadilah. Macam mak tadilah. Itu pangkat paling mulia. Sebab apa? Dia tarbiyah. Hati tadi bawa dekat kepada Tuhan. Dia jadi macam orang tengah. Antara Tuhan dengan manusia ni, dia seolah-olah ada satu jarak lah. Jadi guru yang mengajar agama ni tadi, dia jadi perantara, jadi orang tengah, nak dekatkan hati manusia dengan Tuhan. Itulah pangkat yang paling mulia, kata Imam Al-Ghazali. Alhamdulillah, habis bahagian itu. Sekarang kita masuk kepada tajuk kecil yang baru. Ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Ni selalu orang sebut. Kita tahu tak benda-benda ni? InsyaAllah malam ni kita tahu, walaupun tak secara terperinci, dapat atas-atas pun jadilah. Imam Al-Ghazali dia bincangkan ilmu apakah yang jadi fardu kifayah. Yang pertama kita nak kena kenal dulu, apa itu ilmu fardu ain, apa itu ilmu fardu kifayah. Fardu ain dulu. Fardu ain ni benda-benda yang semua manusia kena buat. Contoh dia sembahyang. Semua kena buat. Fardu ain. Mengucap 2 kalimah syahadah. Semua kena buat. Fardu ain. Fardu kifayah pula, tak semua orang kena buat. Kalau ada orang tolong buat, orang lain tak payah buat, dia selamat. Contoh dia macam sembahyang berjemaah. Ini contoh paling mudah. Kalau dalam kampung kita ni ada 2 orang datang sembahyang berjemaah, satu kampung dia selamat daripada dosa. Tapi kalau tak ada orang datang sembahyang berjemaah, semua orang kampung berdosa. Dia macam tu, fardu kifayah. Kalau ikut cakap bahagian kita ni, fardu kifayah, orang lain buat kita tak payah. Tu. Ada orang buat kita tak payah, kita selamat. Mandi mayat. Ada mayat, tak ada orang bagi mandi, satu kampung berdosa. Tapi ada satu orang dia pergi bagi mandi mayat. Itu fardu kifayah. Sebab satu orang tadi dia bagi mandi mayat, satu kampung selamat, tak berdosa. Fardu ain tiap-tiap orang mesti buat. Kalau fardu kifayah ada wakil buat, kita selamat. Itu cerita dia. Beza antara fardu ain dengan fardu kifayah. Jadi fardu kifayah ni orang lain buat, kita tak payah, selamat. Jika ada sebahagian orang melakukannya, maka semua orang terlepas daripada berdosa. Ini fardu kifayah. Jika tidak ada sebahagian orang melakukannya, maka semua orang lain berdosa. Apakah ilmu yang menjadi fardu ain? Kata Imam Al-Ghazali, berbeza pendapat manusia mengenai ilmu yang menjadi fardu ain atas tiap-tiap muslim, sampai berpecah belah lebih daripada 20 golongan. Ada 20 lebih daripada 20 pendapat. Ilmu mana yang mesti tiap-tiap orang belajar? Tak boleh. Orang tu belajar, kita tak payah. Mesti tiap-tiap orang belajar. Ada lebih daripada 20 pendapat. Kata Imam Ghazali, kami di sini tidak akan menghuraikannya secara terperinci. Dia tak ceritalah 20 pendapat ni. Dia tak ceritalah semua tu. Akan tetapi hasilnya ialah masing-masing golongan itu menempatkan wajib. Walaupun berbeza pendapat dalam 20 golongan, tapi benda yang mereka sebut tu semuanya wajib. Macam semayang tadi lah. Semayang tu fardu ain, automatik wajib. Puasa fardu ain, puasa fardu, puasa Ramadan fardu ain, automatik wajib. Jadi semua bersepakat benda tu wajib. Bagi ulama-ulama ilmu kalam,
ilmu yang fardu ain ni ialah ilmu kalam. Dia kata ilmu kalam ni adalah ilmu fardu ain. Sebab apa? Kalau tak belajar ilmu kalam ni tak kenal Tuhan, tak tahu zat Tuhan, tak kenal sifat-sifat dia. Jadi ilmu kalam ni yang kita belajar sifat 20 tu adalah ilmu fardu ain. Semua orang mesti belajar, kata ahli ilmu kalam. Kata ulama-ulama fiqh pula, ilmu fiqh lah yang fardu ain, setiap orang mesti belajar. Sebab apa? Kalau tak belajar ilmu fiqh, macam mana nak tahu sembahyang? Macam mana nak tahu puasa? Macam mana nak tahu buat haji? Betul juga. Kata ulama-ulama tafsir dan ulama-ulama hadis, ilmu tafsir dengan ilmu hadis ni lah yang fardu ain, semua orang mesti belajar. Sebab apa? Kalau tak belajar ilmu ini, macam mana kita nak tahu tentang agama Islam? Sedangkan sumber utama agama Islam ni ialah Al-Quran dan hadis. Tak belajar ilmu tafsir, tak belajar ilmu hadis, tak boleh nak bawa keluar daripada Al-Quran dan hadis. Betul juga. Kata ulama tasawuf, ilmu tasawuf lah yang menjadi fardu ain. Sebab ilmu tasawuf ni dia cuci diri kita yang dalam. Kalau kita sembahyang pun tapi tak ikhlas, sembahyang kita tak diterima. Puasa, tak jaga mata, tak jaga telinga, tak jaga kaki, tangan semua, tapi puasa tak ada makna. Jadi banyak pendapat ilmu yang fardu ain. Ikut kata satu ulama tasawuf yang bernama Abu Talib Al-Makki. Berkata Abu Talib Al-Makki bahawa ilmu yang diwajibkan ialah pengetahuan yang terkandung dalam hadis yang menerangkan sendi-sendi Islam, iaitu sabda Nabi, mafhumnya dirikanlah Islam atas 5 sendi. Kata Syekh Abu Talib Al-Makki ni, dia ulama tasawuf zaman sebelum Imam Ghazali lagi. Dia kata ilmu yang fardu ain ialah 5 rukun Islam. Yang tu yang fardu ain. Betul juga cakap dia, yang fardu ain. Sebab apa? Kalau tak belajar tentang 2 kalimah syahadah, maka orang tu Islam dia kira macam mana? Dia tak tahu 2 kalimah syahadah ni apa. Jadi benda tu mesti belajar. Begitu je dengan sembahyang, begitu juga dengan puasa, dengan zakat, dengan menunaikan haji bila mampu. Kalau mengikut kitab Kashful Asrar, satu kitab kecil, dia buat soalan di sana. Dan mana ilmu fardu ain menuntut dia? Beri kami jawabnya. Ilmu fardu ain ni ilmu apa? Jawabnya, bermula ilmu yang fardu ain menuntut dia itu iaitu 3 ilmu. Pertama ilmu usuluddin, ilmu tauhid, termasuklah ilmu kalam tadi. Dan kedua ilmu fiqh, ilmu fiqh tentang sembahyang, puasa semua ni lah. Dan yang ketiga ilmu tasawuf, menyucikan hati. Ini 3 ilmu yang merangkumi semua yang 20 golongan tadi cakap. 3 ilmu ni lah